awak ni. Yang saya ada ni, yang saya dah cerita sampai petang ni, saya dah cerita yang ni je. Saya baru cerita yang ni je. T-test, ANOVA, MANOVA, BANCOVA, Factorial. Saya belum lagi cerita yang ni. Jadi, iaitu correlation dengan multi-regression. So, yang correlation ini, kita dah tengok, saya dah ajar dalam kelas basic. Hari ini saya akan tunjuk multi-regression, saya akan tunjuk dua, iaitu simple linear regression dengan multi-regression. Okay, simple linear regression. Okay, yang seterusnya yang saya akan tunjuk ialah simple linear regression. Saya kena tutup sekejap yang ni. Kena stop share dulu. Buka dulu simple linear regression. Mama dulu goreng power. Okey, sebelum kita pergi pada multi regression, saya kena share sikit simple linear regression dulu. Sebab nanti daripada simple tu kita akan pergi kepada multi. Okey. Sebab ini macam refresh je lah. Okey, simple linear regression, simple je lah. So, apa yang kita buat ialah kita tengok relationship ataupun kita nak predict satu nilai. Contohnya, ini ada dalam kelas basic mesti dah cerita yang ni. I want to predict about CGPA based on the calculus test. Ataupun I want to predict height based on the weight. So, yang ni kita cuma ada dua variable saja, nilai Y dengan nilai X. So, apa yang kita cuba buat ialah kita cuba bentukkan satu equation Y equal to the B plus AX. Okay. So, syarat dia untuk regression, DV dengan IV kedua-dua mesti dalam bentuk scale ataupun dalam bentuk continuous data. Dan dua-dua data ini mesti dalam bentuk normal. Kalau tak normal, analysis kita tak tepat. Dia tidak dapat kita panggil apa, perfect normal pun tak apa, kita dapat approximate to the normal pun dah okey dah. Okey. So, dan antara DV dengan IV ni mesti ada linearity. Yang tu kita kena check linearity. Okay, so contoh so I want to predict mathematics achievement based on the grade high school. So boleh tak saya predict mathematics achievement based pada grade in high school? Ini data-data dia. Bila saya masuk dalam data, simple saja, regression, linear. Bila kita klik regression, klik linear, kita akan keluar pop-up box macam ni. Kalau simple linear regression, kita cuma ada satu DV, satu IV. Kalau multi, kita cuma ada satu DV, kita ada masuk banyak DV. Satu DV, banyak IV. So, bila kita klik OK, kita terus dapat outcome. Sebab untuk simple linear regression, kita tak perlu check multi-collinearity. Tapi untuk multi-regression, kita kena check multi-collinearity. So, daripada sini, apa yang kita kena tengok ialah kita kena tengok model dia dulu. So, dekat mana kita nak check model? Table ni. Dekat table ni. So, daripada table ni, kita check dekat nilai mana, kita check nilai R. Apa makna R ini? Berapa kuat X mempengaruhi Y. Dalam contoh kita ni, kita nak tengok antara grade masa dia dekat high school, berapa peratus dia mempengaruhi mathematics achievement dia. So, daripada sini kita tengok dekat adjusted R square ataupun R square. Daripada nilai R square, kita dapati nilai dia adalah 25.4. Jadi kita boleh katakan bahawa IV mempengaruhi DV 25%. 75% lagi dipengaruhi oleh benda lain. Yang ni kita cuma compare one to one. Tapi dalam hidup kita tidak semestinya one to one. One to many. Jadi cara nak tulis report dia, kita bila dah tengok dekat sini, oh ada hubungan dan 25% agak tinggi. Betul ke tak betul equation boleh dibentuk, kita kena check dekat table yang kedua iaitu ANOVA table. Kat mana kita nak check? Kita check dekat significant value ni. Kalau nilai ni lebih kecil daripada alpha, maknanya kita boleh buat equation dan memang betul DV
ditentukan oleh nilai IB, signifikan, boleh predict. Maknanya grade matematik, grade high school ni boleh predict mathematics achievement. Okey, sebab apa? Kita tengok dekat nilai signifikan, dia lebih kecil daripada alpha. Alpha sekarang kita guna ialah 0.001. It's quite high. So, daripada situ, daripada ANOVA table kita kata okey, boleh predict, kita kena bentuk equation. But tujuan kita ialah kita nak bentukkan equation. So daripada sini kita dapati nilai B dengan nilai beta. Kalau nilai B ni kita ada constant. Kalau nilai beta dia tak ada constant. So daripada sini nilai constant dia C 0.3. Yang ni adalah nilai M dia. Jadi kita boleh katakan prediction mathematics achievement, macam mana equation untuk predict. Kita tahu saja grade high school student, kita boleh predict berapa matematik dia. So menggunakan 0.4, saya dah roundkan jadi 2 decimal number, 0.397 plus 2.14, and we have to times with the grade in the high school. So yang ni adalah standard equation, sebab equation tu kita boleh gerakkan dia turun ke bawah supaya dia memitas pada titik kosong-kosong kalau kita nak guna beta. Jadi daripada apa yang kita buat, inilah cara kita tulis report sekiranya kita guna simple linear regression. So kita ambil table ni, table yang atas ini apa style. So kita ambil nilai, macam mana nak dapat table ni, kita cuma copy table ni saja. Kita copy table yang dalam kita punya, sekejap, kita copy table ni. Kita ambil table ni, kita copy dekat Excel ke, dekat Word ke, dan kita jadikan table dia jadi macam ni. Kita jadi macam ni. So kita kena tambahlah nilai beta, nilai B, nilai standard error, nilai beta, nilai T, nilai P. Dan kita copy semua nilai-nilai R semua tadi. Nilai R 0.504, nilai R square berapa, nilai adjusted R square berapa, nilai F tu dalam table ANOVA. Ini daripada ANOVA table. Semua nilai ini dari ANOVA table. Sekejap, saya cuba tengok ada pen tak. Okey, saya boleh ada pen. Okey, saya boleh buat bulat. Okey. So, kita guna ANOVA table. Lepas tu ayat pertama, kita kena cerita apa test yang kita pakai. Untuk kita punya problem ni kita guna simple linear regression. Untuk test apa? Lepas tu kita kena beritahu dia signifikan atau tak signifikan. Macam mana tahu signifikan? Bergantung kepada nilai ANOVA. Bila dia signifikan, kita kena beritahu dia punya equation. Lepas tu kita kena beritahu berapa peratus equation ini tepat. So daripada sini kita dapati dia adalah 24%. Berdasarkan kepada nilai adjusted R square. Adjusted R square ini lebih tepat berbanding kepada R square. Kalau guna R square pun tak ada masalah, dah boleh dah. So itu saja yang kita boleh pakai untuk, ataupun itu saja yang kita perlu discuss bila kita cerita pasal simple linear regression. Sekarang saya akan tunjuk multiple linear regression. Boleh? Is okay? Boleh lagi ke? Boleh kan? Boleh, boleh. Boleh, alhamdulillah. Okey. Meja kita analisis bergantung kepada research question saja atau research question dan research objektif. Okey, kita tengok soalan-soalan lah. Okey, dia punya tanya analisis bergantung kepada research question. Okey. Research objektif. Dari mana dapat research question? Daripada research objektif. Selalunya objektif satu. Daripada objektif tu kita dah boleh dapatkan banyak-banyak research question. Research question dengan research objektif tu benda datang daripada punca yang sama. Okey, soalan yang seterusnya, apa beza linear regression dengan correlation? Kedua-dua seperti menunjukkan kekuatan hubungan. Correct me if I'm wrong. Yes, betul. Regression dengan correlation. Okey, regression ataupun correlation. Dulu kita tengok correlation. Correlation dia cuma nak tengok hubungan saja. Dia tak fikir, dia tidak mementingkan mana satu DV ataupun IV. Kita cuma nak tengok hubungan. Ada contohnya antara A dengan B. Ada berapa hubungan dia? Kuat tak hubungan dia? Atau contohnya berat dengan tinggi. Apa hubungan dia? Tapi kalau correlation, kalau regression, kita tahu satu nilai, kita boleh predik satu lagi nilai. Itu beza antara regression dengan correlation.
Okey. Boleh share ke? Boleh ambil saya yang satu lagi kelas. Dalam Google Classroom saya yang basicnya, nanti saya akan share kod dia. Nanti saya akan buka saya punya Google Classroom nanti. So dalam Google Classroom saya tu, yang basic ada semua nota, semua cara nak buat. Yang intermediate pun ada. Sekejap lagi saya buka. Okey. So sekarang ni saya buka saya punya Google Classroom sekejap. At least you boleh sebelum kita lupa Ya, ini saya punya Google Classroom. Saya buka Google sekejap. Okey, Google Classroom. Saya share sekejap saya punya Google Classroom saya. Okey, ini saya punya Google Classroom. Okey, ini saya punya classroom saya. Sebab ini ada subjek-subjek yang saya ajar lah. Saya ajar Personal Finance Management, saya ajar SPSS, saya ajar Statistics, dan saya juga ajar Research Method lah dekat Unit 10. Okey, untuk Introduction to the SPSS, okay, saya buka sekejap. So untuk Introduction to the SPSS, saya punya key, ini key dia. So anda boleh copy, ambil, download lah apa note yang saya ada kat situ. Dah Okey ni. So dalam saya punya Introduction to the SPSS ni, ini ramailah, dah lama dah, ini dah ada beberapa ratus orang dah masuk. So kat sini adalah slide, saya pergi dekat Classworks. Dekat sini adalah nota-nota yang saya masukkan. Stream ada tak kelas, ada tak nota saya kat bawah? Ada nota ni, semua ada ni. Data saya apa, semua note saya kat sini lah. Ini untuk basics. Yang simple linear regression tadi tu ada kat sini. Ni, simple linear regression tadi. Okay, dalam kelas basic ni saya ceritalah apa perbezaan antara regression dengan correlation. Okey, kelas saya yang kedua yang sahabat semua boleh tengok ialah kelas intermediate lah. Kelas saya, okey, kelas intermediate dia punya intermediate dia punya key dia, ini key dia. HKS 5HHH. 5HKS 5HHH. So masuk kat situ. So dalam tu saya untuk yang ni saya letakkan saya punya nota dalam Classwork. So nanti apa yang kita belajar ini data dia ada dalam data. Semua ni data semua ada dalam ni. Data-data ni kita boleh download dan nota-nota yang saya cerita ada dalam ni. Cuma nanti saya akan apa yang saya ada kat sini, saya untuk data screening ni saya dah ubah sikit, saya akan upload yang baru. Yang ni yang lama, nanti saya akan upload yang baru. Regression pun yang ni pun saya dah ubah sikit. Mana yang apa yang saya tunjuk ini semua saya akan upload kat sini. Okay, boleh? Is it okay? Okay, so key. Boleh, terima kasih Berhati. Okey, terima kasih. Okey, sekarang ni kita akan pergi kepada topik kita yang seterusnya iaitu multi-regression. Untuk multi-regression, senang je. Kita cerita yang senang-senangnya. Jangan cerita yang susah.